Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan media yang begini ramai hadir. Saya pun banyak-banyak maaf kalau tempat ini tidak selesa. Tempat ini baru beberapa hari kita tumpang ataupun kita jadikan sebagai pejabat, tentulah tidak selesa seperti mana yang lazimnya. Walaupun demikian, saya harap kita dapat sempurnakan sidang media saya, boleh dikatakan yang pertama selepas saya menerima surat dilucutkan keahlian UMNO kira-kira seminggu yang lalu. Jika diizinkan, mungkin saya akan memberikan beberapa kenyataan yang mungkin agak panjang sikit. Please bear with me untuk nak memastikan saya dapat menjelaskan beberapa perkara, dan selepas itu bolehlah sekiranya ada nak ditanyakan apa-apa. Saya juga percaya saudara-saudari semua sibuk, banyak yang nak dibuat coverage, terutama sekali tentang urusan kerajaan, yang pagi ini hanyalah sebuah NGO kecil sahaja, tetapi saya merasa amat berbesar hati sekali kerana ramai rakan-rakan media yang sudi hadir di sidang media ini. Dan saya berharap juga sidang media ini dapat menjernihkan suasana dan bukan menambah lagi kegawatan yang telah sedia ada, terutama sekali dalam soal politik dan pengurusan negara, dan bukanlah menjadi hasrat saya untuk menambah kegawatan itu. Malah sekiranya boleh, kita ingin berperanan dalam bentuk yang positif. Jadi pertama yang nak saya katakan, saya minta maaf kepada semua media yang telah bertubi-tubi menghubungi saya, minta nak ditemuduga, minta komen dan sebagainya. Saya tidak berbuat demikian kepada hampir semua media. Bukan kata tak suka sesiapa, kerana saya berpandangan saya perlukan sedikit masa supaya saya dapat mengelakkan daripada emosi ataupun tekanan perasaan, kerana maklumlah apa yang saya lalui mutakhir ini boleh dikatakan cukup mencabar atas diri saya, yang memerlukan pada kekuatan supaya kita tidak emosional, kita tidak terbawa-bawa dengan sentimen dan perasaan, supaya kita tidak menambah kekeruhan pada suasana. Dan sekarang ini setelah hampir sebulan saya tidak menjadi calon pun, saya tak bercakap juga pada media, dan seminggu lebih kurang daripada masa saya dilucutkan keahlian UMNO, maka saya rasa saya lebih bersedialah pada hari ini untuk bercakap kepada saudara-saudari sekalian. Berhubung dengan pelucutan saya tidak ada banyak perkara yang nak dinyatakan. Cuma pertama saya mengesahkan pada hari Isnin baru-baru ini, saya telah menerima surat resmi daripada Setiausaha Agong yang memaklumkan saya telah dilucutkan daripada keahlian UMNO, dan perlucutan itu berdasarkan kepada beberapa section-section yang telah disebut dalam surat tersebut. Cuma disebutkan section-section yang berkenaan, tetapi sehingga kini saya tidak pernah diberitahu apakah perkara yang sabit kesalahan. Section-section itu sebenarnya saya hafal sebagai Setiausaha Agong, sebagai ahli parti selama 43 tahun, ketua bahagian 35 tahun, ahli majlis tertinggi 28 tahun, dan Setiausaha Agong Parti, ketua penerangan parti. Section-section yang disebut itu memang saya hafal, saya faham sangat-sangat, dan itulah juga section yang saya berpegang selama 43 tahun saya menjadi ahli UMNO. Cuma malangnya, apakah tindakan saya yang disabitkan dengan section itu
sampai hari ini tidak disebutkan kepada saya. Namun begitu, saya tidak hendak pertikaikan perkara itu. Saya terima seadanya keputusan Presiden Parti dan Majlis Tertinggi untuk melucutkan saya menjadi ahli. Dan saya telah bertemu dengan Jawatankuasa UMNO bahagian 4 peringkat Getereh, dan saya telah bertemu dengan semua ketua cawangan 4 peringkat Getereh untuk meminta mereka jangan meninggalkan UMNO. Begitu juga saya mungkin dilucutkan sebagai ahli UMNO, tapi isteri saya, anak saya, keluarga saya, ahli-ahli UMNO cawangan cabang 3 Haji Musa yang lebih daripada 300 adalah adik-beradik dan sanak saudara saya, insya-Allah mereka kekal sebagai menjadi ahli UMNO, dan biarlah saya seorang sahaja yang dilucutkan kerana saya berpegang pada prinsip menjadi ahli itu sebagai satu formaliti, tetapi perjuangan tak berasaskan kepada ahli. Ada orang jadi ahli tapi tak sokong, tak menyumbang kepada parti. Ada orang tak menjadi ahli tapi dia menyokong dan dia masih boleh menjadi, orang kata, penyokong kepada parti. Saya mula bergiat dalam UMNO sewaktu saya pemimpin mahasiswa, saya tidak menjadi ahli parti. Sehinggalah tahun 79, saya menjadi ahli parti secara resmi. Artinya saya pernah berjuang tanpa menjadi ahli parti. Saya menjadi penceramah, saya menjadi aktivis. Kemudian 43 tahun saya menjadi ahli parti. Kelebihan menjadi ahli parti ialah perlembagaan menjamin kita perkara-perkara tertentu. Satu daripadanya ialah mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Itu yang paling besar sekali. Kalau orang tak jadi ahli parti, dia tak ada hak lah untuk dipilih dan memilih. Jadi sekarang saya hilanglah hak dipilih dan memilih. Tapi saya merasa tak mengapa. Dalam UMNO pun sekarang ini tak digalakkan pemilihan lagi dah. Jadi super je, kalau ada tak ada pun, mungkin ada juga orang tak dapat peluang dipilih. Jadi bila saya renung-renung, tak apalah, saya hilang hak dipilih dan memilih. Kedua, sebagai ahli parti, kita diberikan hak untuk bersuara. Jadi bila kita tak jadi ahli parti, secara umumnya kita tak adalah peluang bersuara dalam konteks parti. Bila saya renung-renung, yang ini pun tak apalah. Sebab dalam UMNO pun tidak berminat lagi mendengar suara. Yang kita nak dengar hanya satu aliran suara sahaja. Jadi pemecatan yang menyebabkan saya hilang hak bersuara pun saya rasa saya boleh terima. Jadi dengan itu saya, untuk makluman, telah menjawab surat Setiausaha Agong yang saya terima pada 9 hari bulan. 2 hari yang sudah, surat 5 muka surat yang di dalamnya termasuklah beberapa perkara yang mungkin agak sensitif. Jadi saya tidak berhasrat untuk mendedahkan apa yang saya tulis. Dan saya tidak menulis kepada Setiausaha Agong, saya menulis kepada Presiden UMNO untuk mendapatkan, sekiranya sudi, memberikan penjelasan beberapa perkara yang sangat fundamental dan asas. Takut-takut perkara itu tanpa penjelasan akan berterusan dianggap sebagai fitnah. Kalau tidak diberi penjelasan, saya tak tahu itukah fitnah atau tidak. Pada saya dianya kebenaran. Tapi apakah perkara-perkara itu terlalu amat sensitif, perkara yang amat besar dalam perjalanan UMNO dan kerajaan, maka saya buat masa ini tidak berhasrat untuk berkongsi dengan sesiapa, biarlah dia terhad kepada saya dan Presiden UMNO. Cuma yang dapat saya bacakan sedikit daripada kandungan ucapan surat saya, 5 muka surat itu. Dalam para 7, saya telah menyebutkan bahawa kita masing-masing ada kecintaan kepada parti. Jika ada neraca yang boleh menyukat kecintaan ini, nescaya kita boleh lihat cinta siapa yang lebih berat timbangannya. Jika ada cupak yang boleh menyukat banyaknya kasih saya kepada UMNO berbanding dengan kasih yang amat berhormat Datuk Seri,
pasti kita akan tahu kasih dan setia siapa yang lebih banyak kepada UMNO. Malangnya, Yang Amat Datuk Seri lah neraca dan Yang Amat Datuk Seri lah cupaknya. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah menafikan kasih dan kesetiaan orang lain kepada UMNO. Itu satu daripada 12 para 5 muka surat yang saya zahirkan perasaan hati saya kerana saya ingin menegaskan saya tetap sayang kepada UMNO, saya tetap setia, dan sepanjang hayat saya berjuang sehinggalah UMNO diharamkan pada tahun 87, saya adalah penajanya. Orang yang mula-mula menaja semula UMNO baru pada ketika itu dengan nombor keahlian 000124. Dr. Mahathir nombor 1 waktu itu, saya sendiri. Jadi tidak mungkin seorang yang menghidupkan UMNO sewaktu UMNO mati pada tahun 86 tak sayang pada UMNO, derhaka pada UMNO atau berbuat sesuatu kerana tidak kasih pada UMNO. Para 12 itu saya tamatkan dengan 4 perkataan saja. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, kita berbeza pendapat. 3 perkataan di akhir surat saya. Pada saya, kita berbeza pendapat. Siapa yang lebih betul, siapa yang lebih benar, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berhubung dengan pemecatan. Setakat itu saja yang nak saya katakan. Saya menerima secara berlapang dada dan saya akan meneruskan idealisme politik saya tanpa parti tetapi menggunakan apa jua platform yang asalkan saya dapat terus menyumbang kepada apa yang menjadi sebahagian pada jiwa saya, iaitu tentang urusan kenegaraan, pentadbiran, politik dan usaha-usaha membina bangsa dan negara. Perkara kedua yang saya ingin kongsikan dengan saudara-saudari yang saya kasihi, barangkali kita sering terdengar apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang menyebut wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kadang-kadang kita merancang. Tapi Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Saya yakin Allah adalah sebaik-baik perancang. Tak pernah ada dalam istilah saya tidak menjadi ahli UMNO. Ataupun saya dipecat. Kerana banyak orang lain yang sangat agresif mengkritik presiden dan sebagainya, mereka tidak dipecat. Ada yang begitu berani menandatangani SD, membuat sokongan pada individu tertentu, bercanggah dengan presiden, tidak dipecat. Saya ni dalam setia, tak jadi calon pun setia, sampailah ke pilihan Padang Serai, pergi berkempen, berhati-hati, tidak kritik tegur presiden, tiba-tiba terpecat. Pada saya itu perancangan Allah, bukan sekali-kali perancangan saya. Tetapi barangkali ada sesuatu yang baik daripada itu. Pertama kali saya mula merasakan saya terungkai daripada politik kepartian dan berkelompok-kelompok. Suddenly saya mempunyai kawan yang ramai daripada political divide yang berbeza-beza. Maklumlah 30-40 tahun duduk dalam UMNO, dengan PAS dulunya tak bertegur siapa, dengan parti-parti lain jadi kurang. Sekarang ini saya dapati satu pengalaman baru dalam beberapa hari. Saya tak jumpa Dr. Mahathir ni sejak saya berhenti jadi menteri dia dulu. Kecuali sekali satu malam saya pergi rumah dia. Tapi sekarang semalam saya dapat duduk dengan Tuan Dr. Mahathir. Dan ramai lagi lah orang lain. Datuk Zuraida datang. Pemimpin-pemimpin parti-parti lain. Macam Berair Mali ke, PAS ke. Jadi saya merasai satu suasana baru di mana saya mempunyai akses kepada rakan-rakan parti-parti politik yang lain. Dan saya nak menjelaskan pada hari ini, saya memilih buat masa ini untuk tidak berada dalam mana-mana parti politik.
dan saya telah memilih untuk aktifkan Muafakat Nasional. Jadi pada pagi ini juga saya nak ambil peluang kerana belum pun Muafakat Nasional bergerak, kita dah difitnah dah. Kononnya saya ni dululah pergi daftar senyap-senyap Muafakat Nasional. Apa strategi saya? Kononnya saya ni tali barut sana, tali barut sini. Tuduh bukan kecil-kecil, tuduh terbuka dalam Facebook. Dan ramailah orang menyumpah seranah dengan saya. Panggil saya Anwar Musang, panggil saya pengkhianat, macam-macam. Saya penuh tengok. Dan saya dapati kawan-kawan saya dalam parti-parti tertentu penuh dengan fitnah yang kita reka dan akhirnya kita percaya sendiri. You created lies and finally you believe in your own lies. Itu sangat berbahaya. Ya? Dan saya perhatikan terlalu banyak sekali. Termasuklah dalam soal MN ini. Muafakat Nasional Politik. Saya panggil Muafakat Nasional Politik yang diwujudkan pada bulan September tahun 2019 dulu itu Muafakat Nasional Politik. Sekretariat bersama saya dan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Ya. Dan saya nak sebutkan di sini secara yang orang kata direct. Pendaftarannya dulu saya telah diarahkan oleh Datuk Zahid supaya tidak meneruskan pendaftaran. Seperti mana juga saya diarahkan setelah Tan Sri Muhyiddin memberi surat hitam putih nak menyertai Muafakat Nasional. Atas jemputan UMNO, saya diarahkan oleh Datuk Zahid supaya tidak meneruskan membawa PPBM menjadi ahli Muafakat Nasional. Ini semua fakta. Tapi biarlah benda itu dah ke belakang. Saya nak tumpu pada Muafakat Nasional yang ada ini. Ya. Saya pada waktu itu tidak meneruskan soal pendaftaran, tak pernah berhubung dengan Registrar of Societies. Tiba-tiba pada bulan April tahun lalu, sahabat sebelah saya ni, Datuk Syarul Nizam, melalui sesulit kanan saya, sesulit kanan saya tunjukkan teks dalam telefon dia. Datuk Seri Nizam berhasrat nak jumpa saya. Waktu tu saya Menteri Wilayah Persekutuan. Berikutan daripada saya dipecat daripada menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Setiausaha Agung Muafakat Nasional. Ini bulan April, ya. Kalau tak silap ni bulan April, ya. Jadi akhirnya saya tak kenal Datuk Syarul Nizam pun pada waktu itu. Minta maaf lah. Dia ketua cawangan UMNO di Batu Pahat, tapi saya tak kenal secara peribadi. Jadi Datuk Syarul Nizam datang jumpa saya dan menyatakan hasrat dan memaklumkan dia ada daftarkan dengan ROS Badan Nama Muafakat Nasional, tapi NGO berdaftar dengan Registrar of Societies, bukan Muafakat Nasional Politik. Ya, itu belum diluluskan, ya, tapi ini Muafakat Nasional NGO, dan dia terangkanlah pada saya apa perlembagaan dia, apa struktur dia dan sebagainya. Ringkas cerita, saya setujulah untuk nak menyertai NGO ini. Jadi keahliannya masa itu baru 7-8 orang. Saya dilantiklah sebagai presiden bulan April tahun lalu. Tapi oleh kerana saya masih aktif dalam UMNO dan sebagainya, kita tidak aktifkan Muafakat Nasional itu. Sehingga bila? Sehingga bila saya dah diputuskan tak jadi calon lagi. Ya. Ini sebelum lagi saya dipecat. Maka kita pun bermusyawarahlah sesama kita. Oleh kerana saya dah tidak wakil rakyat, saya dah tidak menteri. Jadi marilah kita sama-sama aktifkan MNNGO. Maka di situlah barulah saya mula menghubungi kawan-kawan, buat consultation, fikirkan bagaimana kita nak gerakkan Muafakat Nasional ini, cara mana, kaedah mana. Saya baru hilang jawatan, tak ada sumber pendapatan, tidak mungkin, kawan-kawan pun banyak yang lari, bukan mudah. Ya. Jadi dalam kita susun-susun itulah datangnya pemecatan. Jadi bila datang pemecatan itu, 3 hari lepas pemecatan tu barulah saya buat posting yang saya akan menggerakkan Muafakat Nasional. Itu latar belakang dia.
nothing more, nothing less. Dan saya bercakap di sebelah orang yang mengasaskan pendaftaran ini. Jadi, tapi tak apalah, saya redalah. Maklumlah kita ni, bila dah tak jadi ahli UMNO, mungkin dipandang hina lah oleh kawan-kawan dalam UMNO. Tetapi itulah story kedudukan sebenar. Kedua, saya merasakan negara kita masih lagi berada dalam kepompong masalah yang tidak berkesudahan. Punca yang paling besar sekali yang dihadapi oleh negara adalah kerana rapuhnya penyatuan dan perpaduan. Sehinggalah sekarang ini, walaupun kerajaan yang dibentuk nak cuba dinamakan kerajaan perpaduan, tetapi perpaduan yang dimaksudkan itu tidak dibina di atas satu asas yang kukuh. Maka kerajaan yang ada ini pun akan kekal rapuh kalau tidak dilakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama. Kedua, negara kita sebagai sebuah negara majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, ia perlu diuruskan dengan satu cara sebagaimana pengasas-pengasas negara telah menguruskannya dulu, iaitu berasaskan kepada kecintaan dan kasih sayang, berasaskan kepada perpaduan berbagai kaum, berbagai bangsa, dan berasaskan kepada saling menghormati ataupun respect di kalangan rakyat berbagai-bagai kaum. Negara kita ini tidak ada tempat untuk chauvinism. Negara kita tidak ada tempat untuk racism. Negara kita juga memerlukan kepada prinsip-prinsip kesederhanaan. Namun, having said that, saya sangat berkeyakinan kalau mahukan kepada satu perpaduan yang jati dan tulen, dia mesti berpaksikan kepada kelompok induk ataupun kelompok terbesar. Kalau kita membina sebuah rumah, rumah itu tegak kalau zaman dulu kerana tiang serinya. Tiang seri rumah adalah tiang yang terbesar di dalam rumah. Kalau mahu tegak sebatang pokok, tegaknya pokok kerana akar tunjangnya. Akar tunjang juga adalah akar yang terbesar. Ini rules yang basic dan simple. Bagi negara Malaysia, kestabilan hanya akan terwujud kalau kelompok induk, yakni orang Melayu dan umat Islam, jangan berpecah belah. Kalau mahukan kepada satu penyatuan yang tulen, pada fahaman saya, orang Melayu sendiri tidak boleh berpecah belah. Dan itulah dasarnya dulu 40 lebih persatuan-persatuan Melayu digabungkan dengan terwujudnya UMNO. Dia bermula dengan penyatuan kelompok induk, yakni orang Melayu dan Islam. Kedua, orang Melayu dan Islam dalam negara ini tidak boleh bersendirian. Tidak boleh eksklusifly segala-galanya untuk orang Melayu dan Islam. Kerana hakikat negara ini sebelum merdeka lagi adalah sebuah negara berbilang kaum, berbilang bangsa. Maka the next step untuk kestabilan negara ialah inclusivity, di mana mesti menghormati semua hak kepada semua kaum, tak kira kecil ataupun besar, dalam satu bentuk penyatuan. Dan itulah asas negara kita menjadi sebuah negara yang kukuh sejak merdeka sampailah kepada muktakhir ini. Perkara itu mula disintegrate. Dia disintegrate bermulanya dengan perpecahan orang Melayu itu sendiri. Sebab itulah saya berkata kepada UMNO, sewaktu saya menjadi Sesagong dan juga Sekretariat Muafakat Nasional, apabila musibah PRU 14 berlaku, jalan untuk kita membawa kestabilan hanya satu, iaitu Muafakat Nasional, yakni menyatu padukan dulu parti-parti utama di kalangan orang Melayu. Kemudian kita tulis dalam piagam itu, selanjutnya kita mesti menghulurkan tangan kepada parti-parti lain lebih kecil, termasuk di kalangan parti-parti yang bukan orang Melayu, bawa ke dalam satu bumbung, dan itu boleh memberikan kestabilan kepada negara. Malangnya idealisme itu telah gagal
untuk digunakan dalam PRU 15, berbeza pendapat antara saya dan beberapa orang dengan orang-orang yang tertentu yang mempunyai formula yang lain, jajaran yang lain, yang lebih baru daripada pemikiran yang saya katakan tadi. Tapi apakah buktinya? PRU 15 telah memberikan jawapan bahawasanya dengan cara berpecah, dengan cara solo, kini UMNO menjadi parti minoriti. Apabila nak dibuat kerajaan perpaduan, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, walaupun hasratnya baik, dia tidak berjaya kerana UMNO hanya menjadi satu parti tempelan yang kecil. Dia tidak menjadi tiang seri kepada kerajaan. Dia tidak menjadi akar tunjang kepada kerajaan. PKR hanya menerima 11% support dalam pilihan raya lepas daripada orang Melayu. PH hanya menerima 30% daripada sokongan orang Melayu. Sokongan orang Melayu majoriti adalah kepada Perikatan Nasional. Tapi Perikatan Nasional pula ambil keputusan tidak mahu berada dalam kelompok pentadbiran dan memilih menjadi pembangkang. Maka keadaan yang sebegini pada saya tidak akan membawa kestabilan. Pun begitu, itu urusan parti-parti, bukan urusan Muafakat Nasional NGO. Saya cuma memberi senario latar belakang. Baik, apakah peranan Muafakat Nasional NGO? Pertama, kita sudah setuju dan sepakat Muafakat Nasional bukan parti politik. Kita kekal sebagai satu NGO. Kedua, Muafakat Nasional akan terbuka kepada semua ahli parti dan bukan parti bagi membolehkan peranan Muafakat Nasional adalah ke arah menanam nilai-nilai dan kefahaman kenegaraan yang berasaskan kepada 3 prinsip tadi, iaitu kasih sayang ataupun love, perpaduan ataupun unity, dan saling menghormati ataupun respect. Love, unity and respect must not be taken for granted. Harus ada usaha yang tersusun untuk melatih rakyat, terutama generasi muda, agar dapat memahami kalau kita rasakan kita nak bertanggungjawab membangunkan negara kita, kita harus menanam nilai-nilai ini dengan cara yang teratur. Dan di sinilah kita merasakan Muafakat Nasional boleh memainkan peranan di mana anggotanya tak mengapalah datang daripada berbagai-bagai parti, dan sebagai badan NGO kita cuba lakukan sekadar mana yang kita mampu. Kita tidak akan jadi satu badan yang glamorous, satu badan yang kaya raya, satu badan yang kuat, satu badan yang orang kata mengancam sesiapa. Kita mahu ambil pendekatan positif dan konstruktif. Berdasar pada itu, walaupun sepatutnya hari ini baru saya mengumumkan keahlian dan membuka keahlian, atas permintaan ramai, hari Ahad lepas saya beritahu pada setiausaha kerja, bukalah sebab ramai sangat orang duk tanya. Tiba-tiba bila dibuka, saya terperanjat. Dalam masa 24 jam dibuka, 10,000 lebih telah memohon menjadi ahli. Dan apabila saya minta profil daripada pendaftaran itu, datangnya daripada seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dan sehingga hari ini sudah hampir 20,000 yang memohon, sehinggakan saya jam dari sudut macam mana nak respon, macam mana nak jawab, macam mana nak susun, macam mana nak organize, sebab saya asal MN tu kecil-kecil je lah. Sebagai orang yang baru buang daripada kapal, tak mungkin boleh bawa kapal yang besar. Tapi realitinya hari ini amat memeranjatkan saya. Justru saya telah menangguhkan sehingga hari ini sebelum mengumumkan struktur dan pembawa utama kepada MN, kerana saya tak nak menggelabah umum dan orang tak faham dan sebagainya. Jadi saya telah mengambil masa lebih pada 1 minggu. Pertama, membuat consultation dengan eminent persons dalam negara untuk memberi nasihat kepada saya. Saya telah berbincang dengan Tun Hamid Mohamad, orang yang amat faham tentang perlembagaan negara. Saya duduk dengan Profesor Syam Rahayu,
untuk melihat secara mendalam hal-hal berkaitan dengan perlembagaan. Semalam saya berpeluang duduk dengan Tun Dr. Mahathir, berbincang 2 jam dengan beliau tentang situasi yang dihadapi oleh negara dan apakah yang masih boleh kita lakukan. Saya berhubung dengan Tan Sri Lee Lam Tai, ya. Saya sebut nama-nama ini kerana mereka-mereka adalah orang yang telah saya rujuk. Saya juga berhubung dengan Tan Sri Rais Yatim, Speaker Dewan Negara, untuk nak menyampaikan hasrat dan bagaimana dapat saya move forward. Dan saya juga telah adakan pertemuan-pertemuan dengan personaliti-personaliti yang tampil ke hadapan mahu beraktif secara langsung. Bukan saja sebagai penasihat, tapi mereka mahu aktif secara langsung. Jadi pada hari ini saya mengumumkan 30 nama orang-orang yang telah saya, walaupun sebenarnya nama tu panjang lagi, yang tampil jam pertama ataupun hari pertama MN dibuka, pada saya mereka semua adalah pengasas. Ramai, ya, termasuk Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS, dia masuk mendaftar. Khairuddin Takiri masuk mendaftar. Ni Abdul, ramai dan daripada berbagai-bagai parti. Tapi setelah bincang, saya buat keputusan, orang-orang yang jadi ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri, kita bercadang untuk mereka tidak memegang jawatan di peringkat yang tinggi. Ya, mereka boleh jadi ahli, tapi eloklah mereka tumpu kepada peranan mereka dalam parti masing-masing. Dan yang lain-lain, saya telah bersetuju untuk menerima beberapa orang tokoh-tokoh utama, yang mana selepas ini saya terpaksa mewujudkan pejabat perhubungan negeri untuk selaras peringkat negeri, parlimen dan DUN bagi mereka-mereka yang ingin menggerakkan di negeri, parlimen dan DUN masing-masing. Untuk di Central Committee, selain pada mereka-mereka yang saya sebut nama, yang saya rujuk, saya bincang, dapatkan nasihat dan sebagainya, berikut adalah 30 nama yang terpaksa saya pilih. Tak ramailah daripada satu-satu parti sebab nak buka ruang kepada professional, academician dan juga influencers yang saya harap dapat membantu gerakan ini. Yang pertama ialah Yang Mulia Datuk Seri Tengku Idris Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Yang kedua, Yang Berbahagia Tan Sri Haji Noh bin Omar, BN. Yang ketiga, Datuk Sri Zuraidah Kamaruddin, PBM. Yang keempat, Datuk Sri Dr. Edman Santara Kumar Ramanaidu, PBM. Yang kelima, Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim, mantan Naib Chancellor UNIZA. Yang keenam, Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pakar perundangan dan perlembagaan. Yang ketujuh, Profesor Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah. Yang kelapan, Profesor Dr. Wan Azman Wan Sulaiman, USM. Yang kesembilan, Datuk Seri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof, mantan Menteri Pembangunan Usahawan daripada PPBM. Yang ke-10, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan daripada Pejuang. Yang ke-11, Profesor Sofian Ibrahim, UTM. Yang ke-12, Lieutenant General Bersara Datuk Seri Aziz Ibrahim, Tentera Udara Diraja Malaysia, Bersara. Yang ke-13, Lieutenant Colonel Bersara Zaini bin Muhammad, Veteran Angkatan Tentera. Yang ke-14, Datin Farah Umaira Parwis, pengasas penubuhan MN dan juga usahawan. Yang ke-15, Saudara Cikgu Izzat Johari, bekas aktivis ummah daripada NGO. Yang ke-16, Datuk Lila Rozaini Hussein, Ragat Foundation, Sarawak. Yang ke-17, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki,
daripada mewakili PAS, wakil yang diberi nama oleh PAS. 18, Siti Faizah Abdul Rahman, pemimpin mahasiswa Kesatuan Mahasiswa Kebangsaan daripada USM. Ke-19, Saudara Ali Nur Ahlam, Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa Kebangsaan UUM. Ke-20, Datuk Jamal Abdillah, seniman. Yang ke-21, Datuk Izlan Yusof, seniman. Yang ke-22, Umi Nazira Nur Hidayah Zainul Abidin atau Umi Nazira, pelakon. Yang ke-23, Jasper Supaya, pengacara dan ikon televisyen. Yang ke-24, Datuk Dr. Junaidi, Datuk Dr. Budiman Zohdi, Naib Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar, Datuk Zurihat Yusof, Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat, Datuk Tun Faisal, ini semua adalah rakan-rakan yang berkhidmat bersama saya. Datuk Muhammad Azam Ismail, Bendahari UMNO Bahagian Ketereh, Chua Hock Kuan, Naib Ketua Pemuda MCA Kebangsaan dan Teknologis Subhas Chandra Bose daripada MIC. Ini 30 orang yang akan membantu bersama-sama dengan saya dalam Dewan Tertinggi Muafakat Nasional, NGO. Yang lain-lain akan dibentuk dalam bentuk jawatan kuasa bertindak yang spesifik dan juga Badan Perhubungan Negeri, Badan Perhubungan Parlimen, Badan Perhubungan DUN yang akan kita buat secara berperingkat. Jadi itulah penjelasan saya yang panjang lebar berhubung dengan kedudukan saya dan juga saya edarkan dalam press kit tentang muafakat nasional, matlamat penubuhan serta maklumat asas mengenai muafakat nasional. Antara projek yang awal yang kita harap dapat dilakukan ialah menggerakkan sekolah politik ataupun yang kita panggil sekolah memahami pengurusan negara, short form sempurna. Sekolah memahami pengurusan negara untuk kita menyampaikan menerusi pakar-pakar hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, perlembagaan, asas penubuhan negara, social contract, hal ehwal semasa negara. Itu antara perkara yang kita harap dapat kita sampaikan secara sistematik. Jadi dengan perkara itu, insya-Allah saya akan cukup sibuk sebagai orang tanpa parti. Saya rasa tugasan yang ada di hadapan saya dan kawan-kawan juga cukup banyak. Saya harap mereka yang 30 ini dapat membantu saya untuk mengambil tindakan-tindakan dan aktiviti. Tetapi sekali lagi saya katakan dalam bentuk positif. Kita bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan, government of the day. Kita bersedia untuk bekerjasama dengan parti-parti politik, both divide, government and opposition. Dan yang penting sekali juga, muafakat akan menerima keahlian daripada NGO sebagai ahli bersekutu. Dan kita akan menganjurkan siri roundtable dengan ketua-ketua persatuan dan organisasi untuk kita menyumbang dalam aspek-aspek yang tertentu daripada semasa ke semasa. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak. Yang jadi macam ceramah lah ya, panjang ya. Sebab sekurang-kurangnya saya yang datang dapat faham dalam bentuk perspektif yang luas, lebih faham dengan tentang apa sebenarnya muafakat nasional dan way forward selepas daripada ini. Urustia dan pejabat muafakat nasional adalah di sini, sedang diwujudkan dan saya cuma nak minta maaf kepada sekarang dah hampir 20,000 yang telah mohon ahli minta sabar sekejap kerana urustia tengah kelang kabut untuk nak menyusun, memaklum balas, memberi nombor keahlian dan juga nak mengaturkan bagaimana kita akan organize berdasarkan pada struktur negeri, parlimen dan DUN.
berdasar pada permohonan yang sedia ada. Minta bersabar sekejap. Saya minta maaf kerana saya agak terkejut dengan jumlah yang ramai. Saya perlukan sedikit masa nak organise keahlian. Okey. Yang 30 disebut sebagai ahli Dewan Tertinggi. Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional. Dia menjadi badan pentadbir lah. Dalam perlembagaan sebenarnya 24 buat masa ini. Ya. Tapi saya dah campur dengan urustia, juga mereka-mereka yang mengasaskan. Dan ini Setiausaha Agung akan ambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan dia mesti sentiasa selari dengan undang-undang tubuh yang telah diluluskan oleh pendaftar pertubuhan. Itu sangat penting. Kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. Tapi lebih hampir 20,000 ke lebih 20,000? Saya tak tengok yang terbaru. Saya tengok semalam dah mencecah 20,000. Hampir 20,000. Ya. Tapi tak apalah, kita sangat-sangat menghargai mereka-mereka yang begitu bersemangat sekali. Cuma saya belum sempat kenal mereka daripada mana, siapa dan sebagainya. Dan saya akan turun ke negeri-negeri bersama ahli Dewan Tertinggi untuk bertemu secara tertutup dengan ahli-ahli kita terlebih dahulu. Apa pandangan Tun Mahathir tentang Muhammad? Saya sangat bersyukur kerana Tun memberi dokongan yang kuat. Dan saya, itulah saya memang lama tak jumpa dengan Tun sejak saya berhenti jadi menteri dulu lagi dengan masa kabinet dia. Saya antara orang yang paling jarang jumpa Tun. Saya rasa dah berhenti tu dah hampir berapa belas tahun dulu. Saya jumpa dia 2 kali kot, yang betul-betul jumpa duduk. Dan saya dapat menyatakan Tun memberi sokongan yang kuat. Tun mendahirkan rasa kebimbangan beliau tentang kedudukan orang Melayu. Tun bercakap dengan saya panjang lebar bahawasanya malah kalau tidak menjadi satu kesalahan, Tun menyebut dalam masa 20 tahun daripada sekarang, kalau tidak berbuat sesuatu, kedudukan orang Melayu dalam negara ini sudah tidak lagi seperti mana yang hasrat suatu negara ini mula dimerdekakan. Dan Tun kata apa-apa saja usaha yang boleh membawa kebaikan bagi negara, khususnya bagi orang Melayu, dia bersedia untuk memberi sokongan. Dan saya telah ucapkan terima kasih kepada Tun. Dan saya telah memaklumkan pada Tun, saya telah brief dia apa yang saya nak buat tentang MN sebab dia pun tak tahu. Macam mana pandangan Tun, adakah dia akan bersama dengan MN? Pada saya tidak berbangkit. Tun adalah seorang negarawan. Ini MN hanya persatuan yang kecil. Ini Tun adalah bapa ya, kepada negara kita. Walaupun apa juga yang berlaku, tak ada siapa yang dapat menafikan. Tun Mahathir adalah negarawan yang ulung. Beliau sentiasa mempunyai idealisme dan juga hasrat yang sangat tinggi. Dan tidak banyak orang seperti itu. Ya. Jadi tidak sama ada dia menjadi ahli resmi atau tidak. Walaupun saya ada juga jemput lah. Tapi jemput mulut je lah. Belum ada hantar surat dan sebagainya. Tapi dia beritahu saya, you buatlah, dia kata. Saya ni kalau apa-apa benda yang baik bagi kepentingan orang Melayu dan baik bagi kepentingan negara, dia akan memberi dorongan dan sokongan. Pada saya itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Pada saya dia memberi satu semangat untuk, ya ini bukan parti politik. Kalau parti politik nak fikir macam mana popular, macam mana nak kalahkan siapa, nak lawan kat mana. Jadi saya Alhamdulillah, saya tak perlu fikir. Itu serahlah pada kawan-kawan yang berparti. Mereka lah nantinya yang nak cari jawatan dan kedudukan. Itu pun satu usaha yang baik juga. Tapi saya nak cuba dengan cara saya melalui badan NGO. Di akhir-akhir hayat ni elok juga dapat berkawan dengan semua orang. Jangan banyak sangat musuh. Saya tengok di luar sana tu terlalu banyak kebencian. Stres kadang-kadang saya baca WhatsApp group kawan-kawan saya ketua bahagian. Maki hamun, habis segala nama haiwan di rimba digunakan untuk satu sama lain. Saya kata dulu saya dalam UMNO, saya 28 tahun dalam MKT, tak ada macam ini. UMNO sama UMNO, respect, hormat. Kalau nak bergaduh pun ada cara, nak kritik pun ada cara. Dan kita bercakap tentang bangsa, soal negara. Ini bercakap soal individu, maki hamun, sumpah seranah. Yang kedua sekarang ni pula, orang pakai penulis-penulis yang dibayar gaji, bayar upah.
Saya 43 tahun dalam UMNO, tak ada seorang pun sampai sekarang jadi orang yang saya upah untuk menulis. Ya. Pada saya pernah jadi Sosai Agung, jadi ketua perangan, tak adalah saya ada payroll, gaji orang, berhabis duit berjuta-juta. Kalau yang menulis itu pula, levelnya tak sampai nak fikir. Soal negara ni kompleks. Dan bendanya very highly confidential. Tapi reka cerita hayun. Reka cerita hayun. Tak ada pula orang menyambar macam menyambar umpan hidup, kata orang. Dan saya banyak kali kena. Orang kata saya ni ejen broker bersatu. Ada yang kata saya ni musang berbulu ayam. Ada yang kata apa ni, saya ni pembelot daftar MN senyap-senyap. Penuh dengan fitnah. Buka hari-hari fitnah. Jadi sekarang saya duduk dalam satu keadaan yang saya katakan yang lebih murni keadaan. Dia tinggalkan itu kepada kawan-kawan dalam politik lah, buat sementara. Kalau saya gian balik, nak main politik balik, nak bertanding balik, carilah pula parti, masuklah pula parti. Yang nak terima kita kan. Tapi buat masa ni elok kita kekal dengan cara begini lah. Masih boleh menyumbang, insyaAllah. Ya. Tanpa mengejar pangkat, tanpa mengatur orang. Kita buat benda positif. Latih anak-anak muda, kongsi pengalaman kita yang ada, sikit sebanyak. Dan dapatkan orang-orang yang jujur dan ikhlas. Saya rasa masih ada peranan yang tidak kecil juga saya rasa dalam masyarakat. Jadi secara overall MN ni objektif dia untuk gabung perpaduan rakyat lah. Love, unity and respect. To promote those values based on principle of love, unity and respect. Jadi apa jaminan nanti yang MN ni takkan ada? Boleh tak kita bagi pula orang lain? You banyak sangat tanya. Nanti jadi dialog kita berdua. Sila. Ada pertimbangan rakyat macam selepas ada 14 peralihan kerajaan bahkan macam kan apa sekota, tapi ada tak peranan MN kalau dipanggil oleh parti politik untuk membuka kerajaannya sendiri? Pertama, MN tidak harus campur benda-benda yang bersifat kepartian. Kita apolitical. Ya, apolitical artinya kita tidak harus terlibat atas nama MN. Tetapi atas kapasiti peribadi masing-masing, itu hak masing-masing. Jadi kita tengok dalam senarai kita ada ahli majlis tertinggi PBM, ada ahli majlis tertinggi PAS, ada majlis tertinggi apa ni ataupun bekas ahli majlis tertinggi UMNO atau ketua bahagian UMNO, kita ada daripada Pejuang, Supreme Council Pejuang, semua parti ada sini ni. Ada MCA, ada MIC dan lagi rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Jadi urusan parti mereka kita takkan campur. Jadi kita akan tengok pada sudut peranan kita saja. Itu yang pertama. Yang kedua, biarlah urusan parti itu parti masing-masing uruskan. Bila kawan-kawan saya menghubungi saya, dia kata rugilah UMNO tak ada Tan Sri. Saya kata tak rugi. UMNO pada PRU 13, UMNO BN, ada 5.3 juta penyokong. PRU 14, sejuta lagi. Betul tak? Cuba cek statistik. Waktu pengundi ada 14 juta, UMNO ada, BN ada sokongan 5 point berapa juta. Datang PRU 14, kita hanya dapat 4 juta lebih. Sejuta lari meninggalkan BN. Datang PRU 15 baru-baru ini, daripada 4 juta lebih waktu isu 1MDB, sekarang kita hanya tinggal 3 juta lebih. Lagi sejuta lagi. Waktu pengundi bertambah daripada 15 juta ke 22 juta. 7 million new voters, and yet number of popular votes Barisan Nasional reduced by 1 million. Bermakna sejuta lagi lari. Jadi kalau dah 2 juta lari, saya seorang takkanlah menjejaskan UMNO. UMNO masih kuat. Jadi tak ada saya seorang, saya tak fikir UMNO rugi apa-apa. Okey? Nanti. Saya nak be fair kalau ada orang lain nak tanya. You daripada mana? Ha? Osmo. Okey. Sila. Be fair kawan-kawan nak share. Ya.
Bawa gabungan apa? GTA. GTA parti politik. Kita tidak akan masuk jadi gabungan parti politik. Itu pendirian kita. Kalau kita buat gitu, kita melanggar ROS. Jadi kita akan kekal NGO. Ya, itu jelas. Jadi objektifikasi maknanya MN ni boleh katakan satu buat NGO yang sedia bekerjasama dengan kerajaan. Sedia bekerjasama dengan kerajaan atau sesiapa saja for the good of the nation. Kita ni kelompok orang yang nak buat, kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kita nak buat pun dengan baik, kita tak nak bergaduh-gaduh, tak nak berlanggar-langgar dengan orang. Berdasar pada prinsip du'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sesuai dengan dianya NGO. Kita bukan nak bubuk kuasa. Yang nak bubuk kuasa tu biar parti politik lah, kawan-kawan kita. Datuk Seri Anwar nak invite aksi jumpa dengan dia untuk Oh, boleh. Nama pun Anwar sama Anwar pun salah. Datuk Seri Anwar adalah kawan baik saya pada dulu lagi. Saya bersama-sama dengan dia dalam pemuda. Apabila beliau dipecat daripada UMNO, saya antara pemimpin yang tidak pernah menyerang dia dengan cara yang tidak sopan ataupun agresif, tidak. Sebab kami kawan. Anak-anak saya dengan anak-anak dia sampai sekarang bersahabat karib, sama-sama bersekolah di sekolah Bukit Damansara. Kami sama-sama duduk di Bukit Damansara dulu, di masjid yang sama. Sebelum Datuk Seri Anwar dipecat tahun PMO telefon. Siapa punya? Biar orang lain jawab lah, PMO call saya tanya. Jadi saya secara peribadi saya sentiasa baik dengan dia, walaupun memanglah dia jadi pembangkang lama, dia menentang UMNO begitu lama, turun ke jalan-jalan raya dan sebagainya. Tetapi sebelum dia dipecat, saya lah orang yang terakhir, kalau dia masih ingat, makan nasi di rumah Timbalan Perdana Menteri dan mengiring dia pergi ke Kelantan sehari 2 hari sebelum dia kena pecat. Dan prinsip politik saya pun bukan dengan Datuk Seri Anwar saja. Saya tak gaduh dengan siapa-siapa. Saya hari ini pun macam dengan Datuk Seri Zahid. Sampai sekarang saya berani menegaskan. He remain my friend. Saya masih menghormati. Saya pun tidak marah. Dan saya tak ada dendam. Mungkin itu cara dia buat kerja, cara dia tarbiyah UMNO. Okey lah, sebab dia presiden, saya terima. Ya. Tapi namun nak gaduh peribadi, tidak. Kenapa nak gaduh peribadi? Apa lagi sekarang saya jadi presiden MN yang nak promote love, unity and respect. So I will love all my friends. I will continue to fight for unity and I will respect all other people. Saya tak naklah hidup saya full of hate, hatred. Will take you nowhere. You make your life miserable. I want to be friend to everybody. Cuma saya harap bila saya beraktiviti, saya tak nak terlibat buat fitnah, reka cerita, spin stories, saya tak nak. I just want to do good. Dan yang penting, satu benda yang kita belum berjaya, menyatu padukan berbagai kaum. Ini saya baru bincang semalam dengan saudara Chua daripada MCA, kata, please try to do something. Kita cuba dampingi anak-anak muda berbagai-bagai kaum, explain pada mereka, supaya ada rasa kasih sayang. Saya tengok generasi baru ni banyak. Anak-anak saya berkawan macam-macam bangsa, macam kaum, tak ada apa problem pun. Kadang-kadang orang politik je membakar hatred. Ya. Anak-anak muda tak suka begitu. Anak-anak muda nakkan benda yang baik bagi mereka. Pekerjaan mereka, masa depan mereka. Satu pada sebab anak muda meninggalkan UMNO, sebab anak muda tak suka dengan pembawaan kita dalam parti. Sebab tu mereka 7 juta yang baru, hampir zero yang kita dapat. Based on jumlah number of voters. Yang dah sokong kita PRU14 pun tak sokong kita kali ini. Dulu ada 4 million, now you get 3 million. What about the 7 million new voters? Arithmetically, UMNO didn't get any vote from the young voters, from the new voters. So, kena tengoklah. Bagi-bagi orang sedang pimpin UMNO, tengoklah pada UMNO. Saya tengok daripada luar. Di media sosial ada mempertikaikan warna Pakatan Nasionalis akan warna Barisan Nasional. Boleh komen langsung.
Saya kadang-kadang tengok kawan-kawan ni very petty. Kita cakap soal negara. Nak cakap soal warna, warna dia berapa dia dalam dunia ni? Jumlah parti lebih banyak pada warna. Akan adalah parti yang terpaksa kongsi warna. Ya? Kawan-kawan saya cadang asalnya pakai biru. Saya kata di biru, Perikatan Nasional pun biru, ini pun biru. Lebih baik kita pakai putih lah. Kita ni NGO, saya kata. Ya? Tapi ada juga penulis-penulis kelas tinggi yang mewakili pihak-pihak tertentu. Benda tu pun nak bincang. Tolonglah bincang soal orang Melayu. Tolonglah bincang soal kemiskinan. Tolong bincang soal pengangguran. Kalau tak nak bincang soal kos sara hidup. Rakyat tengok kita duk bergaduh benda peti. Rakyat nak bergantung harap pada parti-parti politik yang memperjuangkan nasib mereka. Soal pelajaran, soal perpaduan kaum, soal ekonomi, soal hubungan antarabangsa. Terlalu banyak. Sanggup kita tengok. Turun bandar Kuala Lumpur, masih ramai orang kita minta sedekah. Pergi ke rumah PPR, kan nak menitik air mata tengok. Dah 40 tahun duduk dalam rumah 480 square feet. Masa duduk dulu, husband and wife 2 orang. Sekarang dah sampai 12 orang. Duduk dalam rumah 480 kaki persegi, bayar sewa 120 sebulan. Ada rakyat tak ada milik rumah pun. What we have been doing. PMO lagi. Siapa punya phone? Bukan saya ni, ada siapa cari? Tak, saya. Jadi saya fikir soal warna tu terlalu petty lah untuk saya nak layan. Warna apa dan sebagainya. Ya. Ya. Utusan. Memandangkan dapat lebih 20,000 keahlian yang memohon untuk masuk Pakatan Nasional, jelas menunjukkan Tan Sri masih ada sokongan di luar sana. Adakah ni perjalanan politik Tan Sri sekarang macam mana? Adakah berakhir apabila dilucutkan baru-baru ini dan diteruskan dengan NGO ni ataupun Yalah, mungkinlah berakhir. Saya tak tahu, saya dah kata tadi wallahu khairul makirin. Saya tak tahu, Tuhan sebaik-baik perancang. Saya tak tahu what lies ahead for me. But I want to do good, that's all. Masa saya dalam UMNO pun macam tu. Saya bukan benci pada sesiapa. Cuma saya kata, saya pegang pada putusan PAU. Saya bukan benci pada siapa-siapa, tapi PAU dah kata begitu. No Anwar, no DAP dah jadi wirid. Tiba-tiba orang lain corner. Bercanggah dengan saya. Lepas tu orang kata, oh saya U-turn. Saya bukan U-turn. Kapal tu U-turn. Nampak macam mana? Kita duduk dalam kapal. Kapal pusing. Dengan kita-kita lah ter-U-turn. Berbeza pendapat saja. Tu saya kata, jangan solo. Masuk secara pakatan. Kita boleh menang. Dan saya kata, bukan saya main-main. Sebab saya dulu dilantik, diamanahkan untuk berunding. Saya dah berunding dah dengan PAS peringkat awalan. Dah setuju dah bagi berapa kursi secara kasar. Ya, ni bulan Julai, bulan Ogos tahun 2020. Tengah-tengah duk buat tu ada jajaran baru di belakang. Tinggallah yang ni semua. Tapi bila tengok pula jajaran baru tu saya bimbang. Saya kata takut nanti UMNO kalah. Jangan pergi solo. Jangan buat benda yang rakyat tak suka. Rakyat kata tumpu banjir. Walaupun mungkin tak banjir. Tapi sentimen rakyat pada masa itu tak nak. Kita buat. Rakyat nak bersatu. Kita pergi sendiri. Akhirnya kita ditolak. Ya? Jadi berbeza pendapat saja. Jadi sekarang ni pun kalau tanya saya apa ke depan. Saya tak tahu. Pada saya bukanlah orang yang kata hidup mati nak jadi calon. Sebab saya dah 8 kali jadi calon. Saya dah jadi ahli Dewan Negeri 2 penggal. Saya jadi ahli Dewan Negara 2 penggal. Saya jadi ahli Parlimen 3 penggal. So 8 penggal. 7 kali menang. Ketua bahagian 35 tahun. Paling lama dalam UMNO. Until today. God have given me so much. Parti has given me so much. So what lies ahead tak penting dah bagi saya. Saya bukan orang nak cari pangkat. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri. Saya bukan nak jadi Presiden parti. I'm not a threat to anybody. Cuma saya ni ada kelemahan. Bila ada apa-apa, saya cakap. Itu kelemahan saya pada dulu. Sebab tu saya banyak mudah bergeser dengan banyak orang. Tapi saya pegang pada kejujuran. As long as saya berkata benar. Sebab tu saya tulis surat pada Zahid.
9 perkara, tolong terangkan adakah ini fitnah. Kalau tak diterangkan, takut saya rasa benda tu betul, saya cakap benda fitnah. Saya tak nak buat fitnah, saya nak minta ampun macam mana. Kalau umur dah 60 lebih ni, bila-bila masa boleh mati. So macam mana you nak hapuskan dosa you, tak sempat minta maaf dengan orang you fitnah. Al-fitnah tu asaddu minal qatl. Memfitnah ni macam membunuh. Biar orang fitnah saya tak nak fitnah orang. Jadi kalau benda saya cakap itu fitnah, kalau orang tak cakap, katalah saya dituduh memfitnah presiden atau fitnah parti, kena beritahu yang mana satu. Kalau tidak saya percaya, sebagai contoh, saya dapat maklumat, Datuk Zahid, Datuk Anwar, Anthony Loke, in 2020, di sebuah rumah di Ampang, duduk berbincang, nak angkat Anwar jadi PM. Sedangkan parti kata masa tu no Anwar. So I speak my mind. Dia kata benda tu tak betul. Saya kata tak betul. Kalau fitnah, cakaplah kalau benda tu fitnah. Itu saja. Sebab saya tak ada fikir nak bodek orang kerana dapat jawatan. I don't mind tak dapat jawatan. Saya cuma nak berkata benar. Bila saya kata kat pemimpin di Kelantan, jangan cuba pergi Solo. You will get zero. Cuba tanya pemimpin Kelantan. Pernah tak saya kata, kalau you cuba pergi Solo, Ketere pun belum tahu, saya kata. Ada orang kata boleh menang 7 kursi, 8 kursi. Pergi Solo. Okeylah, you pimpin. Saya orang kecil. Saya cuma guna pengalaman dan intuition saya. Saya kata pergi Solo, kalau Kelantan tak kena gaya dapat zero. Paling-paling kuat, macam Ketere, mungkin gua Musang. Tapi saya kata orang lain, saya tak boleh nak cakap bahagian lain. Saya cakap bahagian Ketere. Bahagian Ketere, you go Solo, kalau PAS combine dengan bersatu, saya sendiri pun saya kata akan kalah. Kebetulan, pandangan saya betul. Itu saja. Okey? Saya telah buat keputusan, saya tidak akan merayu. Kalau merayu ni kita, pertama nak merayu ni, kita kena tahu salah. Kemudian kita nilai, betul kita salah atau tidak. Kalau kita tak salah, kita merayulah atas benda yang kita tak salah. Tapi sehingga hari ini saya tak tahu, saya tak ada pertuduhan. Tak pernah panggil, tak pernah tanya, tak pernah question, tak pernah minta penjelasan, lisan atau bertulis. Panggil secara sahabat pun tak ada. Sedangkan dalam MKT itu semua kawan-kawan saya. Nobody ask me anything. Tahu-tahu surat sekeping, pecahan. Jadi saya nak rayu apa? Yang dapat saya buat conclusion adalah mereka tidak memerlukan saya. Dan saya fikir parti UMNO ni besar. No one is indispensable. Tak ada saya seorang, UMNO masih ada. Okay? Yes. Right now, Pakatan Nasional has any NGO approach you to put together? Do you plan to approach any NGO? Actually, many NGOs. I have to take a little bit of time because I have to attend to the individual applicants since the number is huge. It's getting to be more than 20,000 very soon. We will try to handle that. But at the same time, we have make it very clear under our constitution, we can have ahli bersekutu coming from all the NGOs. And we have many NGOs. Hopefully, starting from next week onward, I will sit down with the leadership of every single NGO. First, it is important for them to understand what we are going to do. I think that's very important. They must know what we are going to do, what are certain basic principles constituted under our constitution, so that there should not be any misunderstanding. Some NGOs, they may have certain objective and things like that, so we must look for common ground. It is important for everybody to understand what MN is all about. Then only we can work together. Boleh. Kalau dah habis tentang pemecatan MN, dah habis kawan-kawan? Okey. Lain soalan. SPRM kata akan panjangkan hubung dana. Oh, ya. Okey. Ya. Sudah pun. Saya sudah pun memberi kenyataan pada SPRM minggu yang lepas dan saya sebenarnya sangat lega sekali kerana sekali lagi fitnah yang di luar tu tak dapat saya kawal.
Dia kata saya masuk bilik tidur, duit berlonggok-longgok, ambil duit berjuta-juta, bawa duit pergi ke mana. Patutlah kuat sokong Muhyiddin kerana Muhyiddin bagi duit. Buka Facebook, Masya Allah, beristighfar saya setiap hari. Jadi bila SPRM panggil saya untuk memberikan keterangan, saya sangat-sangat suka hati dan saya telah memberitahukan semua jalan cerita yang sebenarnya yang telah saya lalui. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akan terus beri kerjasama. Itu tanggungjawab saya. Ada lagi? Tak ingatlah tarikh minggu lepas. Okey, sekali lagi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua kawan-kawan. Please take care, ya. Dan insyaAllah, walaupun jarang-jarang, kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.